Jadi 10 hari dari dia naik itu persiapan besar untuk pelantikan Yesus 所以 jadi 你要 raja. 记得，从他升天在天上10天里面，非常的忙碌，做非常伟大的预备。 Hubungkan dengan Mazmur 133. 你来看，诗篇133篇， Dikatakan seperti minyak dari kepala Harun 就像膏油在亚伦的头上 turun ke janggutnya 流到胡须， dan sampai ke leher jubahnya. 流到衣襟， Nah, itu Kisah Rasul 2:33. 那就是《使徒行传》2章33节。 Ini yang menyebabkan dia harus naik ke surga. 这就是要他一定要升天， Dia dilantik jadi raja segala 因为 raja. 在那里是就这里封他为万王之王， Dan kepalanya dituangi minyak. 在这里有油浇灌在他头上。 Kalau ada leher jubah, 如果有衣襟的话， berarti dia punya badan tidak? 他是不是有身体呢？ Karena yang pakai baju itu badan bukan kepala. 因 Keliru 为穿衣 itu. 服的话，不是穿在头上，是穿在身体的。 Ketika minyak sudah meleleh dari kepala ke janggut imam besar 如果 itu, 这个膏油从头就流到胡须，从到祭司的胡须的时候， sampai ke leher jubah, 到他的衣襟的时候， gerejanya adalah tubuhnya di bumi ini. 所以他已经讲了，教会就是他的身体， Maka urapan itu meleleh ke gerejanya juga. 所以这个油就流到他的身体，他的教会。 Itu yang dikatakan Petrus kepada orang banyak itu. 这就是彼得对众人所讲的道理。 Jadi hari ini kami bukan orang gila mabuk pagi-pagi. 今天我们这个是清早，我们不是疯子，我们不是醉酒， Karena kami tubuhnya, 因为我们是他的身子， kepala kami sekarang sedang diurapi di 我 surga. 们的头这时候在天上是被浇灌的时候， Minyak itu turun ke tubuhnya 这 di 个油已 bumi. 经流到他的身子，现在留在世上。 Saya tanya kepada saudara, 我问你们， sekalipun seorang raja yang terima mahkota itu kepalanya bukan kakinya, 虽然一个国王，我们立王的时候，他戴冠冕是戴在头上的， tubuhnya ikut memerintah jadi raja tidak? 他的身子掌权吗？ Siapa jawab? Tubuhnya ikut memerintah jadi raja 他 tidak? 的身子一同掌权吗？ Jelas. 肯定的， Inilah arti kenaikan. 这就是升天节的意义。 Mengapa kita bisa lebih hebat dari Yesus? 为什么我们能够做超过主耶稣所做的？ Ingwe tadi itu sebab aku pergi kepada Bapa. 因为他往父那里去， Karena aku naik ke surga Roh Kudus itu. 因为他往天上去，圣灵才能够浇灌下来。 Mulai hari ini, 从今天起， lagi sekali mulai hari ini. 我再强调，从今天起， Pokoknya ingat hari ulang tahunnya Bu Widya, 记得 IB 的生日， 13 Mei 5月13日， 2010 2010年 sampai kita mati, 到我们临终的那一天， kita harus sadar bahwa kita punya urapan raja dalam hidup. 要记住我们的生命中有万王之王的浇灌。 Yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan bahkan lebih besar daripada itu. 我们就能够做比主耶稣更大的工作。 Siapa yang punya pembantu rumah tangga sudah ikut 13 tahun, 20 tahun dan majikannya Kristen tapi mereka belum percaya Yesus. 有谁家用他做了13年，做了多久？可是主人是基督徒，他的佣人还不信主。 Bayangkan 13 tahun diasini garam berapa ratus kilo itu di rumah. 如果13年，我们用了多少的盐巴去腌这些东西？ Nggak asin-asin. 如果这个人都不能够变成咸的话， Itu garam cap apa itu? 那个盐巴是什么名牌的？ Dengarkan saudara, majikan-majikan Kristen. 各位成为老板的基督徒， Jangan membedakan beras yang kita makan dengan beras yang mereka makan. 你家中吃的米跟他们吃的米不要把它分开， Betul? 是吗？ Maka itu yang pelit awas. 所以吝啬的人小心。 Saya sering mengajarkan ini, saudara. 我常常教导这一课， Menjadi kaya itu gak usah diberkati Tuhan. 你要成为富有吗？不需要神的祝福， Karena orang yang gak bertuhan pun bisa kaya raya. 因为没有信主的人很多都很富有，
Catat resep ini. 你抄下来这个秘诀， Cuma 3 hal saja, bukan 103 saja. 就有3件事，不是100件，三件事。 Ingin jadi kaya tanpa Tuhan, 你要成为富有可是没有主的人， 3 hal saja lakukan. 你做3件事就可以了， Mau? 要吗？ Sampaikan pada semua orang. 我问你们每个人， Supaya kita tahu kalau kita diberkati itu anugerah Tuhan. 让我们知道，我们今天蒙福都是神的怜悯， Dunia pun, setan pun bisa memberkati. 知道吗？这个世界连魔鬼都能够祝福人家。 Ke Gunung Kawi pasti bisa kaya. 你去古东高位，你也会发财， Nah, itu setan berkati. 这是魔鬼给你的， Tapi dunia bisa memberkati juga. 世界也能够给你。 3 hal. 3件， Buka alat tulis catat. 你把你的笔拿下来记下来。 Semangat semuanya. Mau kaya semuanya. 你看每个人都拿笔了，每个人都想发财， 1, terima warisan. 因为你有那个继承那个什么财产， Loh, betul tidak? Itu kan tanpa Tuhan. 因为你不需要上帝嘛， Ayo jawab ya atau tidak? 你有继承这些财产。 4 tahun lalu saya ketemu seorang mahasiswi, saudara. 4年前我见了一个大学生， Tiba-tiba jadi kaya raya. 忽然间变成一个非常富有的一个女学生， Karena oma angkatnya meninggal. 因为她的一个奶奶过世。 Ternyata oma angkatnya buat warisan dari notaris. 因为他跟奶奶在律师那边写了一个那个遗书， 50% dari kekayaan saya untuk cucu angkat saya itu. 他的财富一半是留给他的干孙女， 15 miliar, saudara. 15个 M。 Mabok dia. 你看他发疯吗？ Mahasiswi makan aja susah, takut dapat warisan segitu banyak. 一个女大学生，她吃饭3餐都有问题的，忽然间领到那么多的财产。 Nomor 2, 第二， rajin. 你很勤劳。 Kalau saudara punya toko, 如果你有店， yang lain buka jam 6, pagi saudara buka jam 4. 如果他们早上6点开店，你早上4点开店。 Yang lain tutup jam 8, saudara jam 10. 他晚上8点关的话，你10点才关， Kaya tidak? 你会发财吗？ Nomor 3 yang paling penting dari 3 semuanya. 点是最重要的。 Pelitlah. 你就吝啬一点。 Coba jawab pertanyaan saya. Jadi kaya tidak? 这样的话，你会发财吗？ Dapat warisan, 又有财产， rajin, 又很勤劳， pelit. 又很吝啬。 Kalau beli ikan di Muara Angke cuma kepalanya saja. 你去我哪给你买鱼头就好了。 Direbus 3 hari. 你煮了3天， Cuma dimakan kuahnya selama 3 hari. 你就3天喝那个鱼汤， Hari keempat baru tetelannya. 第4才把肉吃。 Oh, pasti kaya. 你一定是很有钱的， Tanpa Tuhan. 不需要上帝。 Orang yang kaya tanpa Tuhan karena jerih payahnya, 因为这个人他是神给他没有上帝，为了自己的努力赚钱的， pasti pelit. 一定是吝啬的人。 Kalau mau keluar, apa dia bilang untuk misi? Pasti ngomong misi lagi. Kenapa ngomong yang lain? 如果要出钱的话，又是财产，一直要花钱，那一定是吝啬的人。 Mengapa orang yang kaya karena dunia dia pasti pelit? 为什么他们因为世上给他们的财富，他们就会很吝啬呢？ Karena dia tahu susahnya cari uang. 因为他知道赚钱很辛苦啊。 Tapi kalau bayar rumah sakit mau. 可是如果要付医院的医药费的话，他愿意。 Tapi kalau kaya karena diberkati Tuhan, 可是如果你今天富有是因为上帝赐福你的话， orang itu pasti tidak pelit. 这个人不会吝啬的。 Usahanya masuk ke kampung-kampung pojok sana sendiri. 他所做的事业行业就会进到乡村，进到每一个偏僻的地方去。 Tapi Tuhan hadir di warung itu, di toko itu. 他开了个小店铺，神也在场， Tuhan memberkati orang itu. 他就是成为那边居民的祝福。 Langganan banyak datang ke toko yang sembunyi di ujung sana. 虽然在角落，也是很多客户会找到他， Orang itu jadi kaya. 他就会富有。 Pasti dia akan gak pelit. 一 Di 起来， dalam warta saudara, supaya semua hari ini menjadi orang yang percaya Tuhan Yesus. Amin. 今天你们要成为信主的人，你们要注意， Yang akan mengerjakan pekerjaan Yesus kerjakan juga. 你要做主耶稣做的事。 Saudara lihat ada 5 pilihan. 我们有5个选择，够了。 Sudah semua lihat? 你看到了没有？
Hari ini kita langsung praktek dari firman yang kita